Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita akan belajar bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 106. Okey. Jadi untuk video pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan juga hipotenus. Okay, yang mana dalam nisbah trigonometri ini kita akan belajar tentang segitiga. Yang mana dalam segitiga tu awak kena kenal pasti di manakah yang dikatakan sebagai sisi bertentangan, bersebelahan dan juga hipotenus. Baik, kenapa kita perlu belajar nisbah trigonometri? Okay, nisbah trigonometri ni ia boleh menyelesaikan masalah tentang panjang, tinggi dan juga sudut. Okay, dengan cara kita menggunakan segitiga bersudut tegak. Okay, jadi bila sebut nisbah trigonometri ni, dia amat sinonim dengan segitiga bersudut tegak. Okay, nisbah trigonometri ini juga sebenarnya digunakan dalam bidang pelayaran. Okay, kalau seseorang itu pergi berlayar di laut, okay, mereka menggunakan ilmu ni, nisbah trigonometri ni. Dalam bidang penerbangan, okay, juruterbang membawa kapal terbang, dia perlu ada ilmu trigonometri ni, okay, kejuruteraan, astronomi, pembinaan dan sebagainya. Okay, jadi kalau awak tengok buku teks seterusnya iaitu muka surat 108. Okay, awak tengok gambar rajah yang ada dalam buku teks itu. Yang itu adalah gambar rajah bagi menara berkembar Kuala Lumpur kan. Baik, bagaimana ketinggian menara berkembar Kuala Lumpur ini boleh dihitung? Okay, sebenarnya ketinggian menara ini kita boleh ukur hanya dengan menggunakan nisbah trigonometri sahaja. Okay, iaitu kita hanya perlu menggunakan segitiga. Okay, contohnya kalau awak tengok pada gambar rajah ni kan. Okay, mana segitiga dia? Ni segitiga yang akan kita guna. Okay, ni. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Yang mana apabila kita menggunakan segitiga bersudut tegak, okay, awak tahu berapa jarak dia dan juga berapa sudut dongak yang kita gunakan, kita akan tahu berapakah tinggi menara berkembar Kuala Lumpur ini. Okay, KLCC ni. Sama juga dengan tinggi gunung, kan? Gunung yang dekat dengan kita iaitu Gunung Ledang. Bagaimana ketinggian Gunung Ledang itu diukur? Okay, sebenarnya ketinggian itu hanya diukur dengan menggunakan nisbah trigonometri. Kita hanya perlu tahu jarak, kita hanya perlu tahu berapa sudut dia, dan kita boleh kira sebenarnya berapa ketinggian gunung tersebut. Okay, jadi ini yang akan kita belajar dalam bab yang kelima iaitu nisbah trigonometri. Okey, ini adalah segitiga bersudut tegak iaitu P, Q dan R. Okey, apabila awak jumpa segitiga bersudut tegak ini, bagaimana awak tahu itu adalah segitiga bersudut tegak? Okey, segitiga bersudut tegak dia mesti ada sudut 90. Ini kan? Ini dia mesti ada sudut 90. Kalau segitiga yang tak ada sudut 90 itu bukan segitiga bersudut tegak. Okey, jadi dalam segitiga ini awak kena kenal pasti di manakah sisi bertentangan, di manakah sisi bersebelahan dan juga di manakah sisi hipotenus. Okey, saya rasa hipotenus ni awak pernah dengar. Kerana awak dah belajar masa tingkatan 2 iaitu dalam teorem Pythagoras. Okay, awak dah tahu sebenarnya hipotenus. Okay, jadi baik. Okay, kalau awak tengok pada gambar rajah ni, P, Q dan R ni, kita andaikan sudut ini berada pada R. Okay, mungkin nilai sudut dekat sini saya wakilkannya sebagai X darjah. Okay, kalau sudut berada pada R, okay, first kali kita boleh tengok dekat sini adalah hipotenus.
Okey, hypotenuse adalah sisi yang paling panjang. Okey, mana sisi dia? Antara PQ, QR dan juga PR. So, yang paling panjang dekat sini adalah PR, kan? Okey, jadi PR ini adalah hypotenuse. Okey, dekat sini adalah hypotenuse. Okey, jadi hypotenuse saya boleh wakilkannya sebagai H. H merujuk kepada hypotenuse. Okey, hypotenuse adalah sisi yang paling panjang. Okey. Baik, yang kedua bagaimana awak nak tahu itu adalah hypotenuse? Okay, hypotenuse ini dia mesti bertentangan dengan sudut 90. So kalau dekat sini adalah sudut 90, okay, yang berada di depan dia adalah hypotenuse. Okay, kalau saya lukis segitiga yang lain, contohnya macam ni. Kan? Okay, ini. Okay, ini, okay, dekat sini adalah sudut 90 darjah. Okay, so mana hypotenuse dia? Hypotenuse dia adalah dekat sini, H. Okay, itu adalah hypotenuse, sisi yang paling panjang. Okay, baik, awak tengok pada kedudukan yang tadi ni. Okay, sekarang ni sudut ini berada pada X. Okay, X darjah. Baik, jadi sisi yang berada di depan X, okay, saya buat garis ni, yang berada di depan X, iaitu PQ ni. PQ ni sebenarnya adalah sisi bertentangan. Okey, sisi bertentangan. Okey, saya wakilkannya sebagai T, iaitu tentang. Okey, tentang maknanya dia bertentangan dengan sudut dia. Okey, jadi hypotenuse sisi bertentangan. Okey, dan satu lagi QR ini adalah sisi bersebelahan. Okay, kenapa sisi bersebelahan? Kerana dia berada di sebelah sudut X. Dia berada di sebelah sudut ni kan. So, QR ini adalah sisi bersebelahan. Okay, sisi bersebelahan saya wakilkannya sebagai S, iaitu sebelah. Boleh? Jadi, dalam nisbah trigonometri ini adalah kemahiran yang awak perlu kuasai. Okay, bila awak jumpa segitiga, first kali awak kena tengok di mana kedudukan sudut dia. Okay, yang kedua, awak kena kenal pasti di manakah hypotenuse. Awak labelkannya sebagai H. Okay, cari sisi bertentangan. Okay, sisi yang berada di depan sudut T, tentang. Okay, yang mana satu lagi adalah S, iaitu sisi sebelahan. Okey, jadi kalau awak tengok pada contoh ni, okey, yang kat sebelah ni kan. Okey, kalau yang sini adalah H, andai kata sudut dekat sini adalah sudut Y. Okey, jadi yang berada di depan Y, okey, sisi dekat sini adalah tentang. Okey, yang mana di sebelah Y, yang ini adalah sisi sebelahan ataupun S. Okey, boleh? Baik. Okey, awak tengok rajah 1 dan juga rajah 2 ni. Okey, kalau awak tengok pada rajah 1. Okey, rajah 1. Okey, first kali mana hypotenuse dia? Hypotenuse dia sudah tentulah PR kan? Kerana ini adalah sisi yang paling panjang. So, dekat sini adalah hypotenuse. Okey, baik. Sudutnya adalah pada X. Okey, pada X. Jadi, sisi yang berada di depan X ini, okay, yang berada di depan X, dia jadi sisi bertentangan, iaitu T, tentang, kan? Manakala yang berada di sebelah X ini, okay, ini adalah S, iaitu sebelah. H, hypotenuse, T, tentang, S, sebelah. Okay. Kalau sudut ini dia dah berubah, dia dah jadi Y sini. Okay. Kalau sudut berada pada Y, okay, hypotenuse dia masih lagi sama. Kerana sisi yang paling panjang dan juga dia bertentangan dengan sudut 90 kan. Okay, jadi kalau awak tengok pada sudut Y yang berada di depan dia,
Ini adalah bertentangan. So, sisi bertentangannya adalah T. Manakala yang berada di sebelah Y, sisi sebelah kita wakilkannya sebagai S. Okey, boleh? Okey, jadi kita tengok contoh soalan. Kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus berdasarkan sudut yang diberi dalam jadual di bawah untuk semua segitiga bersudut tegak berikut. Okey, dia nak sisi bertentangan. Okey, tadi saya kata sisi bertentangan saya wakilkannya sebagai T kan? T tentang. Sisi bersebelahan S sebelah, hipotenus adalah H. Okey, jadi ada dua segitiga kat sini, ABC dan juga KLM. Okey, awak tengok dulu yang A ni. Okey, yang A ni adalah segitiga ABC. Okey, kalau awak tengok pada segitiga ABC ni, kita dah boleh tahu kedudukan hipotenus. Okey, itu perkara pertama yang awak kena label kat sini. Hipotenus adalah sisi yang paling panjang tadi kan? Jadi antara AB, BC dan AC, yang paling panjang sudah tentulah AC. So AC ni adalah hipotenus. Okey. Kalau awak tengok yang B ni, kita tengok yang sebelah ni kan. Antara KLM. Okey, yang paling panjang sudah tentulah KM kan. So hipotenusnya dia berada di sini. KM dia berada di bertentangan sudut 90 kan. Okey. Baik, kita tengok soalan. Okey, soalan A Okey. Sudut segitiga ABC. Okey, dia beri sudut BAC. Okey, sudut BAC. Sudut BAC ni maksudnya sudut itu berada pada A kan? Sudut BAC. So sudutnya berada pada A. Okey. Jadi kalau sudut berada pada A, okey, mana sisi bertentangan dia? Okey, sisi bertentangan dia berada di depan kan? So bertentangan. So BC ni adalah tentang dia, manakala sebelah dia sudah tentulah AB kan? AB ni adalah sebelah. Okey, jadi kalau kita tulis dalam kotak ni, okey, hipotenus dia adalah AC. Sisi bertentangan dia, tentang dia T, okey, T, BC. Manakala sisi bersebelahan dia adalah AB. Okey. Baik. Clear Okey. Yang kedua. Kalau BCA. Okey, saya padam ni. Padam semula. Okey, kalau dia kata yang kedua sudut BCA. BCA. So sudut dia akan berada pada C. Okey, so sudutnya dekat sini kan. Okey, ini adalah sudut dia. Jadi, okey, mana hipotenus? Okey, hipotenus sisi yang paling panjang tadi. Okey, antara AB, BC, AC, so AC adalah hipotenus dia. Jadi hipotenus dia adalah sama juga AC. Okey. Sisi bertentangan. Okey, kalau sudut pada C, yang berada di depan C ni adalah tentang. So, sisi bertentangannya adalah AB. Okey, satu lagi yang berada di sebelahnya adalah BC. Dia akan jadi sebelah. So, sisi sebelahannya adalah BC. Okey, boleh. Jadi, kalau awak tengok beza dia kan. Hipotenus dia tidak akan berubah kan. Kerana hipotenus ni adalah sisi yang paling panjang. Walau bagaimanapun kedudukan perubahan yang berlaku kepada kedudukan sudut itu, dia tidak mempengaruhi hipotenus. Okay, tapi kalau sudut itu dia berubah, maka sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan pun dia akan berubah. Okay. Boleh? Baik, okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okey. Segitiga KLM. Okey, yang pertama dia kata sudut LKM.
Okey, LKM maknanya sudut itu berada pada K. Okey, cari K. Okey, kat sini kan. So, sudut itu berada dekat sini. Okey, kita anggap sudutnya berada kat sini. Sudut theta dia. Okey, jadi hypotenuse. Okey, hypotenuse. Okey, yang paling panjang sudah tentulah KM kan. KM adalah hypotenuse. Okey, sisi bertentangan dia. Okey, tulis KM adalah hypotenuse. Sisi bertentangan dia. So, yang berada di depan sudut K. Okey, yang ini adalah tentang. So, tentangnya adalah LM. Okey, manakala yang berada di sebelah dia. Okey, ini adalah sebelah. Iaitu KL. Okey. Boleh? Okey, yang terakhir. Okey, kalau dia berubah. Okey. Sudut LMK. Okey, LMK maksudnya sudut berada pada M. Okey, so sudutnya berada pada M. So sudut dia dah jadi di sini sudut. Okey, jadi mana hypotenuse dia? Okey, sama juga dia masih lagi sisi yang paling panjang. So KM adalah hypotenuse dia tak berubah. Okey, sisi bertentangan dia yang berada di depan sudut ini iaitu KL, dia akan jadi tentang bersebelahan KL, manakala yang berada di tepi dia iaitu LM, dia akan jadi sebelah iaitu LM. Okey. Boleh? Jadi ini kemahiran yang awak perlu ada bagi permulaan kita belajar tentang nisbah trigonometri. Okey. Jadi untuk latihan pada hari ini, awak boleh rujuk buku teks muka surat 109. Salah ni. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 109. Okey, awak tengok uji minda 5.1A. Okey, awak cuba jawab soalan ini dalam buku matematik 1. Okey, awak salin semula gambar rajah ni, awak buat jadual ini. Okey, awak tentukan mana hypotenuse, sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Okey, buat sekarang dalam buku matematik 1. Okey, apabila awak dah siap, awak snap gambar, awak terus send kepada WhatsApp cikgu dan cikgu akan tanda. Okey. Jadi setakat sampai sini saja video cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih.